Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khuriwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri maklumkan bahawa berikutan situasi jangkitan COVID-19 di Republik Indonesia, kebenaran kemasukan warga negara asing yang berlepas daripada atau melalui Republik Indonesia adalah ditangguhkan dengan serta-merta sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian, iaitu bagi perkara-perkara berikut. Perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di Indonesia, direct flight, dan perjalanan masuk warga negara asing yang berlepas dari Indonesia dan masuki negara Brunei Darussalam secara transit dari mana-mana lapangan terbang. Manakala bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara ini dari Indonesia pula, kebenaran tersebut adalah ditarik balik sehingga ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian tertakluk kepada penilaian lanjut. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. 14 kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 305 kes. Kes-kes baru yang dilaporkan kesemuanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Indonesia melalui Singapura pada 12 Julai 2021. Kes 292 seorang perempuan berumur 31 tahun dan telah mengalami demam panas selama sehari pada 9 Julai lalu dan tidak mempunyai sebarang tanda jangkitan semasa dalam perjalanan ke negara ini. Kes 293 seorang lelaki berumur 36 tahun mengalami demam panas dan selesma sejak 15 Julai 2021. Kes 294 pula seorang lelaki berumur 28 tahun yang mengalami rasa dingin sejak 17 Julai lalu dan demam sejak 18 Julai 2021. Kes 295 seorang perempuan berumur 36 tahun. Kes 296 seorang perempuan berusia 46 tahun. Kes 297 juga seorang perempuan berumur 24 tahun. Kes 298 seorang perempuan berumur 23 tahun. Kes 299 seorang lelaki berumur 27 tahun. Kes 300 juga seorang lelaki berumur 40 tahun. Kes 301 seorang lelaki berusia 49 tahun. Kes 302 lelaki berusia 35 tahun. Kes 303 seorang lelaki berumur 34 tahun. Kes 304 pula adalah seorang perempuan berumur 29 tahun dan kes 305 seorang perempuan berumur 41 tahun. Kes 295 hingga 305 masing-masing tidak mempunyai sebarang tanda jangkitan. Pengesanan kontak mendapati tidak ada kontak terdekat bagi setiap kes dan telah dikesan semasa mereka berada dalam kuarantin dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan serta pengasingan diri mengikut SOP yang sedia ada. Dengan itu, 41 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 164 kes. 770 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,104 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. ...331 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020, 148,309 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.
Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 18 Julai 2021, seramai 1,428 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 110,814 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 20,010 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 18,415 orang. Ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Talian Nasihat Kesihatan 148 dan pusat-pusat vaksinasi COVID-19 ditutup esok 21 Julai 2021. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan orang ramai yang berhasrat mendapatkan ujian swab esok bolehlah mendapatkan ujian berkenaan di Pusat Kesihatan Berakas dari pukul 2.30 petang hingga 8 malam. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutamanya yang telah membuat tempahan slot bagi suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi Blue Health untuk menepati tarikh perjanjian mereka. Jika mereka tidak dapat menghadiri perjanjian, Kementerian Kesihatan menasihatkan agar mereka membatalkan perjanjian tersebut bagi memberi peluang kepada orang lain. Menurut Dayang Atirah Fakriyah binti Haji Awang Yusof, Pegawai Perhubungan Awam Kanan selaku Ketua Bahagian Perhubungan Korporat Kementerian Kesihatan, sejak 5 Julai 2021, sebanyak 2,327 slot suntikan vaksin COVID-19 yang ditempah melalui aplikasi Blue Health tidak dihadiri oleh individu-individu yang telah membuat tempahan. Suntikan tersebut termasuk suntikan dos pertama dan suntikan dos kedua. BizKita yang dapat hadir, disarankan dan dinasihatkan untuk membatalkan saja tempahan slot berkenaan sebab ramai lagi yang ingin membuat tempahan slot berkenaan. Jadi berikanlah peluang kepada orang ramai yang inginkan mendapatkan slot suntikan tapi tidak dapat. Sebabnya masa ini seperti mana yang diketahui, slot suntikan melalui aplikasi Blue Health sebenarnya fully book sudah. Dari sejak bulan awal bulan dan sehingga bulan September. Jadi kalau sekiranya BizKita Indah tak dapat hadir ke perjanjian BizKita, silalah batalkan dan berikanlah peluang kepada orang lain. Mereka yang telah diberikan slot perjanjian bagi dos kedua dikehendaki untuk menghadiri perjanjian tersebut kerana mereka memerlukan 2 dos untuk mendapatkan pelindungan vaksin sepenuhnya. Jika tidak dapat menghadiri perjanjian, orang ramai boleh mengubah tarikh tempahan dengan menghubungi talian Nasihat Kesihatan 148 semasa waktu pejabat atau talian Darussalam 123. Pengesahan perubahan perjanjian akan diterima melalui pesanan ringkas SMS. Kejayaan negara Brunei Darussalam menangani ancaman pandemik COVID-19 dengan berkesan mendapat perhatian dari negara-negara luar. Ini membolehkan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dapat menikmati hidup seperti biasa. Bagaimanapun perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pandangan tersebut dikongsikan oleh para pelajar antarabangsa yang sedang menuntut di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah di sini ni tidak ada COVID yang berterusan sepanjang masa lah. Perasaan apabila dapat belajar di negara Brunei ini, saya rasa gembira. Kerajaan Brunei menyokongkan kami ini untuk belajar di sini. Kerajaan Brunei mengambil inisiatif dengan mengamalkan solat hajat dan doa kunut nazilah yang berpanjangan. Sampai sekarang walaupun Brunei dah zero local case. Alhamdulillah Brunei merupakan negara yang sudah aman dari COVID dan sudah teratasi dengan baik. Awal sekali yang saya rasakan dapat belajar di negara Brunei Darussalam adalah senang dan bersyukur karena dapat kesempatan belajar di negara Islam. Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan kemarin memeterai perjanjian protokol bersama The General Administration of Customs of the People's Republic of China yang akan buka lagi rangkaian pasaran ekspor negara Brunei Darussalam bagi komoditi keluaran produk perikanan dari perusahaan akuakultur terutama ke Republik Rakyat China.
Majlis penandatanganan protokol yang bergelar The Protocol between the Ministry of Primary Resources and Tourism Brunei Darussalam and the General Administration of the Customs of the People's Republic of China, the Protocol on Inspection, Quarantine and Veterinary Sanitary Requirements for Farm Aquatic Products to be imported from Brunei Darussalam to the People's Republic of China berlangsung di Kementerian Sumber Semula Utama dan Pelancongan. Penandatanganan protokol tersebut akan memberi manfaat kepada 68 buah syarikat yang terlibat dalam sektor akuakultur, yang mana 3 buah adalah syarikat pelabur langsung asing dari Republik Rakyat China. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Semula Utama dan Pelancongan. Manakala Tuan Yang Terutama Ni Yufeng, Minister of General Administration of Customs of the People's Republic of China, menandatangani bagi pihak Republik Rakyat China di Beijing, China. Penandatanganan disaksikan oleh Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Tenaga, Jabatan dan badan-badan berkanun di bawahnya mengadakan majlis bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis diadakan di Masjid As-Salihin. Hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Mas Tejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin diikuti doa kesyukuran. Majlis bertujuan untuk merafakkan doa dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar ke bawah Dulia Maha Mulia dilanjutkan usia, sihat dan sejahtera serta kekal karar memerintah negara dengan petunjuk dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertandingan monolog memeriahkan lagi pentas perayaan malam tadi di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Acara pentas perayaan adalah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-75. Hadir Dayang Hajah Saryani binti Haji Ishak, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, bertemakan kepimpinan. Pertandingan tersebut secara tidak langsung mengangkat konsep beraja atau ketua yang merupakan antara elemen penting dalam falsafah Melayu Islam Beraja MIB. Pertandingan seumpamanya juga dihasrat mengangkat martabat dan mengembangmajukan bahasa dan sastra Melayu dan melestari genre drama atau teater sebagai seni sastra yang kekal mekar sehingga sekarang. Universiti Teknologi Brunei UTB menerima kemasukan lebih 600 pelajar baharu pengambilan 2021-2022 sebelum memulakan sesi pembelajaran. Para pelajar baharu diserapkan dalam minggu suai kenal. Naib Chancellor UTB dalam ucapannya antara lain berkata, pihak universiti mengambil maklum yang populariti tular di media sosial semakin ketara, memandangkan rangkaian sosial jadikan tempat berkongsi dan menyebarkan isi kandungan secara sukarela atau sebaliknya. Justru Profesor Dr. Deng Haja Zahra binti Haji Sulaiman menasihatkan para pelajar agar tidak melahirkan rasa ketidakpuasan atau sebaliknya melalui saluran yang salah seperti dalam media sosial, surat atau email kerana ia mengeruhkan lagi keadaan. Katanya isu berbangkit sepatutnya perlulah diketengahkan kepada pihak pengurusan universiti. Life after university and in workplace. Minggu orientasi akan berakhir pada 25 Julai ini dengan pelbagai pengisian program yang akan membantu para pelajar baharu mempelajari kehidupan dalam universiti. Antaranya program sukarelawan dan larian varsity. Larian dianjurkan bersama oleh Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UTB dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan.
Kegiatan penyeludupan di negara ini berjaya dipatahkan apabila lebih 200 unit mesin elektrik dan lebih 450 barangan farmasi pelbagai jenis yang tidak diisytiharkan ditemui. Semasa operasi Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED pada 13 dan 14 Julai 2021 menerusi pemeriksaan rutin harian di bahagian kargo Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei BIACC. Sementara pemeriksaan di Guard House di Pelabuhan Muara, 10 unit home office laminator tidak diisytiharkan ditemui. Kesemua barangan ditahan dan ejen kastam yang bertanggungjawab dibawa ke bahagian penguatkuasaan undang-undang untuk siasatan lanjut. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 138 Perintah Kastam 2006 atau Seksyen 144 Perintah Eksais 2006 boleh dibatalkan. Semasa operasi pada Khamis 15 Julai menemui 30 paket makanan kering tidak diisytihar serta tidak mempunyai permit daripada Autoriti Makanan Negara Brunei Darussalam BDFA. Operasi pemeriksaan juga dilakukan di Pos Kawalan Labu, daerah Temburong yang melaporkan penahanan sebuah kenderaan komersial yang membawa barangan yang memerlukan permit. Manakala pada Jumaat 16 Julai, pos kawalan yang sama menahan beberapa barangan yang tidak diisytiharkan seperti alat ganti kereta dan peralatan ukur. JKD turut menjalankan operasi di salah sebuah sekolah menengah dan berjaya menemui barang tegahan kastam iaitu 97 batang rokok pelbagai jenis. Dalam operasi itu, 5 pelajar ditahan berumur lingkungan 14 hingga 18 tahun dan dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang Anggrek Desa bagi siasatan. Hasil pemeriksaan di Kampung Tanah Jambu, seorang lelaki tempatan berumur 39 tahun ditahan setelah menemui 6 kartun dan 10 paket rokok pelbagai jenis dan dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang Anggrek Desa bagi siasatan lanjut. Selain dari kes-kes tangkapan, JKD turut melakukan operasi di salah sebuah restoran kosong di Kampung Lambak Kiri. Seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 45 tahun ditahan kerana disyaki pemilik 18 kartun dan 168 paket rokok pelbagai jenis, wang tunai berjumlah RM1,976.25 dan beberapa mata wang asing. Kesemua barangan tegahan dan lelaki terbabit dibawa ke bahagian penguatkuasaan undang-undang bagi siasatan lanjut. Dalam pada itu, JKD mengingatkan syarikat-syarikat ejen kastam yang cuba membawa masuk barang komoditi komersial atau persendirian ke negara ini tanpa mengisytiharkannya dan tidak menyertakan dokumen deklarasi yang sah adalah salah mengikut Perintah Kastam 2006 dan Perintah Eksais 2006. Jika sabit kesalahan, boleh didenda kompaun tidak lebih RM5,000 atau didakwa di mahkamah dan lesen dibatalkan.